Okay lah kot. Kita mula lah. Okay, session malam ni. Okay, saya Afif Izzah, nama Syarif Izzah. Okay, part of TSI dan juga Wyckoff Trader, dan session malam juga di apa? Taja oleh Bursa Malaysia ya. Live responsibly, invest syariah. Okay. Okay. Oops. Okay. Persoalannya, dari mana kita akan pergi? Walaupun slide saya bahasa Inggeris, tapi saya akan cuba bertutur dalam dua bahasa. Ada orang kata bahasa tu jiwa bangsa. Okay? Saya walaupun overseas grad, then pemahaman bahasa Inggeris pun boleh kata boleh diterima, tapi saya akan cuba sampaikan ilmu ni dalam bahasa Melayu, mungkin dua bahasa sikit, so that ramai rakan-rakan kita boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Okay, dari segi news dah bagi tahu ada IPO baru, raise 13.8 million dekat Edge Corporate, The Star, News Straits Time. Okay, kita dah tahu dia punya market is market. Okay, interim syariah status daripada Elza Syariah Solutions oleh Dr. Zahrudin dah bagi tahu. Itu macam ada uncertainty kejap, syariah ke tak syariah ni, nak apply ke tak boleh nak apply ni. Dah tahu dah decision dia. Okay, berapa banyak dia nak raise? 13.8 million. Apa dia punya industri? Home furniture. Okay, dari segi industri home furniture ni, saya rasa memang Mobilia mengambil peluang untuk mempositionkan themselves dalam market, kerana ada rakan-rakan ni yang lain nampak dah memberi track record yang agak cantik. Tapi kita sebelum tu kita persoalkan dulu, okay, apakah dia punya aim, direction, apakah dia punya kekuatan, dia punya risiko, apakah dia punya potential. Sebab tu kita baca prospektus, kita nak tahu apa yang dia orang ada. Okay, dan saya akan slot juga dari segi industry outlook, yang juga ada dalam IPO tu sendiri. Dalam setiap 300 pages tu, ada yang repetitif, tapi ada juga info yang penting yang boleh kita hadam. Okay, alright, ni adalah konten untuk malam ni. Kita akan go through a bit of IPO details. Just kita nak tahu apa yang ada dengan IPO details, dan kita nak kenal. Okay, kalau kita tak kenal, maka tak cinta lah Mobilia ni. Okay, kita nak trade bertahun-tahun, bukan kita nak trade esok dan untung semalam dan lepas tu tinggalkan. Then bukan itu. Kita nak jadi trader ni, kita kena commit. Kita kena faham industri, kita kena faham business structure, bukan main trade ikut signal-signal. Dan itu apakah yang diajar oleh Tuan Alwi Adam sendiri dengan team Smart Saham, untuk consider both side of the story. Okay, you have technical side, you have the fundamental side. So consider lah both side of the story. Yang mana pihak salah, mana pihak yang betul, kita raikan sama-sama. Okay, so business model and strategies kita akan kenal sikit, dan kita akan kenal siapakah di dalam Mobilia ni punya IPO listing. Okay, dan kita kenal sikit financial aspects. Alamak, ada simbol N, ada error sikit situ apa, ignore So performance over the last 3 years prior to listing, dan overall industry outlook dari segi siapakah yang ada dalam industri tersebut. Okay, alright. Wajib apply IPO. Dah tutup lah. Okay, right, saya start Okay, ni adalah detail IPO yang juga dalam prospektus dah beritahu adalah tarikh-tarikh penting. Okay, 3 Februari tu telah dibuka meeting untuk application, dan 9 Februari dari segi application dekat eIPO dalam Maybank dekat CIMB pun dah tutup lah. Okay, tapi apa yang kita tunggu selepas ni adalah, saya pun agak tertunggu-tunggu, iaitu 11 Februari esok, sebelum Chinese New Year punya Eve, sebelum orang semua nak cuti. Okay, tapi cuti dalam sederhana lah tahun ni, sebab tak boleh nak sebab kadang-kadang saya pun ada pengalaman sambut Chinese New Year dengan kawan-kawan Chinese saya dulu. So tahun ni dah kahwin pun, so hidup dalam sederhana dan PKP lagi kan. Okay, so the next date yang kita akan tahu is balloting, then 19 Februari baru kita tahu result dia, sama ada kita dapat ke tidak. Dan 23 Februari lah hari di mana setiap insan, trader, investor akan menunggu-nunggu siapakah yang akan menjual, siapakah yang akan tapau, siapakah yang akan tangkap pisau, siapa yang akan macam-macam lah pada 23 Februari nanti. Kita nak tahu harga jatuh ke, harga naik ke, kita nak ride dia punya momentum ke, kita nak tunggu sampai dia ke tanah dulu ke. So kita kena consider a lot of factors yang dari segi fundamentally dan dari technical aspect. Tapi saya tak dapat nak go through dari technical aspect sangat lah pada session ni. Nak tahu masuk kelas lah. Okay,
Okay, apakah detail-detail yang ada? Okay, dia akan isu pada harga 23 sen sebanyak 400 million shares. Okay, dan market cap paling simple matematik 23 sen darab 400 is 92 million ringgit. Okay, okay. Dan 60 million shares tu adalah yang akan digunakan untuk dia orang punya expansion plan. Okay, so apakah detail 400 shares yang dia ada tu? 400 dari 340 daripada 400 shares yang dia ada tu adalah kepada substantial shareholders. Maksudnya director, pemegang saham yang paling penting yang membangunkan syarikat ni, okay? Dan 28 million adalah PP, private placement, okay? 12 million kepada eligible in person. Eligible person ni dari segi definition dalam IPO tu dia kata staff-staff yang telah menjayakan syarikat Mobilia ni. Okay, dan the rest of the 20 million yang lebih-lebih tu itu yang di offer dekat public. So picisan ni lah kita ambil. Tak kisahlah tuan dan puan-puan bumi putra tak yang putra ke, atau memang syarikat ni fully mostly Chinese owned and it's a family based business. Dari segi anak, mak, bapak memang owner belakang-belakang semua memang family ties kuat lah. Okay, jadi kita akan go through a few names lah yang mungkin tak tahulah kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan kenal ke siapa-siapa ke kan. So, okay. So 20 million ni adalah yang diberikan kepada public untuk dapat sebagai IPO, dan kita tunggulah waktu 23 Feb listing nanti sama ada setiap daripada 400 million ni dia orang nak jual ke tak. So kalau tak jual tak adalah transaksi kan. Kita tunggu je queue. Okay. Tak tunggu queue kita naik harga kan. Mestilah kalau kita nak beli kepada harga tinggi mestilah orang tu nak jual kan. So itulah dia syarat-syarat trade. Okay. Tak ada orang yang nak membeli kalau tak ada orang yang menjual. Okay. Alright. Proceed daripada tadi sebanyak 13.8 million tu apa dia nak buat sebenarnya? Very paling simple, dia dah bagi tahu siap-siap dalam IPO tu dia nak buat apa. Okay, 3 million tu akan digunakan straight untuk listing punya proses. Okay, dari segi nak buat report sebenarnya actually perlukan a lot of expertise ni, dan memang kita nampak dalam page belakang sekali bagi dia panggil Smith Zender punya senior berhad analyst untuk buat research dari segi industri. Okay, dan itu pun lebih kurang banyak juga cost kan daripada MITI lagi semua tu ya. Then 1.9 million akan digunakan untuk working capital related. Okay, 1.8 million digunakan untuk repayment of borrowings. Ni yang dikatakan dijanjikan dalam IPO dikatakan settle dalam sebulan. So siapa yang membeli syarikat ni dengan IPO yang dia ada tu 1.8 million akan gunakan untuk bayar hutang yang dia ada. Okay, dan terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak judge sama ada bayar hutang ni adalah satu benda yang positif ataupun negatif setelah tuan-tuan dan puan-puan go through apa saya punya session pada malam ni. Okay, 1.3 million gunakan, dan ni dalam masa 2 tahun dia ambil 24 bulan untuk purchase machinery untuk factory automation. Okay, sebab kita tahu kilang-kilang nak buat factory untuk menghasilkan perabot ni perlukan mesin-mesin yang yang canggih. Yang kita tahu mesin-mesin ni akan sentiasa update dari masa ke semasa, ada yang dah obsolete, so dia orang akan sentiasa upgrade. Okay, dan juga furniture industry ni kita cakap pasal dari segi design kan, macam fashion lah. Kalau kita tak ada design baru dan kita akan berkenan dengan brand tu. Okay, so macam tu lah outlook syarikat furniture ni. Okay, dia orang kena sentiasa update. So ni antara expansion plan yang dia orang akan buat. Okay, dan juga 5 million yang paling besar sekali portion juga daripada masa 24 bulan dia orang nak construct office baru dengan showroom. Okay, ni untuk memang furniture ni memang biasalah, kalau memang kena pergi showroom untuk kita tahu. Kalau kita beli online pun biasalah, kita akan tak tahu macam mana kualiti dia kalau kita tak tengok physically. Kita tak tahu jenis kayu dia. Macam saya dulu kat sekolah kan, dom tu dah lama jenis kayu meranti, balau semua tu kan. So saya pun tahu lah sikit jenis kayu, tapi tak pernah tengok macam mana kayu tu rupa dia. Okay, dan dia akan buat apa lagi? 2 factory blocks untuk tingkatkan dia punya manufacturing dia. Okay. Dari segi proses ni pun saya dah boleh expect something yang company ni akan do for expansion. Okay, dia akan take some time untuk realize their sale. Maksudnya sale yang dia akan ada pada masa akan datang tu akan datang dalam yang kemudian lah. So sekarang kita hanya ada dia punya expectation. Okay, kita hanya ada dia punya macam mana dia nak pergi selepas ni. Okay, selepas dah siap construction office dengan showroom, barulah dia orang boleh buat sales. Lepas dah buat sales tu barulah kita nampak figure dia. Tapi dekat dalam chart kita tahu market always discount everything kan. So kita boleh expect dan kita tengok dekat chart dulu macam mana pergerakan dia, dan kita boleh agak so
Macam saya dalam session sebelum ni kan, saya dah bagi tahu quarter report macam nak tahu. Okay, saya dah pernah ajar dari segi business cycle. Okay, nanti boleh minta nanti boleh tengok balik YouTube saya punya session. Saya dah cover 2 jenis fundamental dalam session saya, dan juga berkait rapat dengan macam mana nak faham sebuah industri tu. So jemput lah tengok video-video saya lama ya. Okay. Current sales will be key to sustain initial cost for the company to maintain the performance over time. Okay, sebab dia orang akan menggunakan duit-duit yang ada daripada proceed ni untuk expansion. Tapi apa yang nak maintain ada orang punya performance over time sampai projek tu siap. So dia punya current sale lah kan. So current sale sekarang bergantung pada macam-macam faktor yang kita pun macam dah boleh agak kan, dari segi vaksinnya, dari segi virusnya, dari segi work from home-nya kan. Okay. Next kita pergi. Okay, kita kenal sikit dia punya business model and strategy. Okay, memang dalam IPO pun memang dia tulis. Okay, principal activity lah design and manufacture home furnitures. Okay, dia ada sub activity dia sikit. Dia buat design and preparation, maksudnya dia pergi macam in-house punya interior design, macam buat cabinet in-house tu lah yang pasang dekat wall tu kan. Dan ada prep bedroom furniture dan juga supply ready made. Maksudnya furniture yang dah siap lah. Maksudnya perabot yang dah siap tu dia pun buat sales. Dan juga yang aktiviti yang ketiga, dia juga design and manufacture home furniture. Okay, so dia punya strategi adalah memang dah termaktub dalam IPO sendiri tadi. Dikatakan untuk expand. Ada bunyi-bunyi dengar bunyi-bunyi tuan-tuan. Mercun Chinese New Year agaknya. Sekejap okey, dah reda. Maaf gangguan. Okay, kemana tu tadi? Okay, dia nak purchase additional machineries. Okay, expand range of home furniture. Yang kita tahu apa bunyi apa tu? Tu mercun sambutan Chinese New Year. Semester lah. Okay, expand range of home furniture, right? Sebab furniture industry ni memang kena sentiasa update dengan design-design baru sebab nak attract new customer kan. Dan apa lagi yang dia nak buat, expand customer base dengan export market. So memang industri perabot ni masih akan sentiasa bergantung kepada export. So antara contributor export actually adalah perabot okay. Kita just belajar sikit a bit of history. Dari mana syarikat ni bermula sebenarnya, Mobilia ni. Okay, kita tengok daripada 2010. Okay, dia start buat home furniture, dan 2011-2012 dia actually dah berkembang ke US, ke UAE, China, Australia, Poland dan India. Dan dia start factory di Johor, Muar. Memang kebanyakan perabot-perabot semua banyak dekat Johor lah, berdasarkan pemerhatian saya. Okay, dan itu kita nampak pada 2015 dia beli tanah daripada Wegmans. Wegmans juga adalah satu company yang listed pada tahun 2018, tuan-tuan dan puan-puan. So ada juga kaitan dengan satu di company yang lain. Masalahnya adalah adakah mereka dalam liga yang sama? Itu yang kita akan tanya-tanya. Okay, dan diversify dengan promotional campaign dekat international fair. Sebab kalau kita kaji industri perabot ni, dia orang memang akan perlukan exhibition. Dia orang perlukan exhibition untuk marketkan dia punya perabot kepada international buyers, dengan design yang dia orang ada. Dan kita akan dapat tahu siapakah Malaysia punya competitor dari segi international market. And dalam ranking yang disebut oleh Zender Smith tu, Malaysia actually rank nombor 11 worldwide tau. So it's actually quite impressive sangat menarik lah pada market perabot ni. Okay, dan berjaya expand dari segi wooden sofa ke China. Even China punya market yang actually the largest contributor of exported perabot ni, itu pun dia orang boleh juga kembangkan dekat sana. Okay, dan 2017 dia orang launch bedroom punya design, okay, dan menang award pada 2018. Dan sekarang baru dia nak kembangkan dia punya manufacturing plan baru. Dan akhirnya setelah ada proven track record, mereka telah decide berputuskan untuk proceed dengan ACE listing IPO. Okay, right. Okay, ni adalah bit of hierarchy. Siapa yang ada dalam Mobilia ni sebenarnya. Okay, macam saya cakap tadi. Okay, dia adalah family business. Dan saya baca profile Kwek Wee Seng, Kwek Wee Siong dengan Kwek Yang Song ni semua adalah
blood related. So mereka adalah adik-beradik, saudara-mara, dan I think tak silap ayah ataupun mak dia, saya tak ingat nama dia. Adakah dia ni? Tu Leong Yok Moy, tak silap saya, dengan Kwek Kim Hong adalah ayah kepada Kwek Wee Seng dan Kwek Wee Seng ni. So it is a family business, and diorang ni pun adalah tak silap saya paling tinggi pun SPM level je, tapi diorang telah memulakan bisnes ni pada tahun 2010, dan jauhnya mereka telah berkembang sampai hari ni, akhirnya menjadi syarikat yang akan listed dalam pasaran saham. Okay. Dan kita nampak yang dia ada syarikat Exilian dengan First Chrome ni, itulah dia yang dimiliki oleh ayah dan juga anak beranak dia lah. Okay. Dan sebelum ni tak silap saya, Leong Yok Mo ni adalah accountant kepada syarikat tu. So taraf bila you nak list dalam saham, dalam pasaran saham, so you kena ada that financial capability. Tapi we know lah, bila the old person yang menjaga account ni, akan adalah dia punya short discrepancy. Ini adalah sekadar observation dan general comments lah. Then dia dengan nak kembangkan syarikat ni, so dia orang telah approach Datin Sialime ni, juga ada Owns Law Firm, dan Tajuk Arifin Mat Tahir. Saya pun ni adalah the only Melayu yang ada dalam syarikat Mobilia ni, dan juga dia adalah director dalam syarikat Mestron. Adakah ada link ke syarikat Mobilia ni dengan Mestron? Kita tunggulah. Kita tak tahu, mungkin dia orang ada link dari segi berapa share, berapa banyak kan. Mana tahu boleh goreng macam fintech ke apa kan. Itu kena kaji kemudian lah. Mungkin masuk dalam syarikat-syarikat penny stock tu lah. Ni Lim Sitio juga adalah director pada Technex, yang sebelum ni adalah syarikat Huan yang telah ditukar nama. So bila saya baca sikit-sikit, okey lah. Tapi bila dah kaji dalam, wow, ada nama-nama yang lain. Macam Senko, tengok Kwek Wee Seng ni, dia juga adalah co-founder Senko Industries. Senko Industries sekarang dari segi harga pun adalah quite considerable as a leader dalam furniture market. Okay. Lagi kita akan tengok dia punya financial aspect of Senko itself. Dan dalam ni pun dah ada another syarikat yang dalam bursa sendiri. Okay. Right. The key numbers yang kita nak tengok. Alright. Sekejap. Pukul 9. Okay. Right. Sebelum saya nak go through the numbers aspect. Okay. Boleh kita lihat sebentar dulu . Bagi saya minum air sekejap. Second half session kita. Tadi kita lah go through a bit of history, a bit of fakta, yang apa yang ada. Now kita akan go through the numbers. The numbers game. The statistic. Apa yang ada selepas ni, apa yang kita boleh faham daripada selepas daripada second half ni. Okay. Saya terus mulakan Alright, the key numbers. Dia punya revenue, untung, daripada dia sekadar untung sahaja daripada pecahan dia. Okay, sebanyak 27% daripada 2019 punya revenue adalah dari segi agent dan distributor, dan lagi selebihnya adalah kepada retailers. Okay, dari segi distribution of furniture, jenis-jenis furniture yang perabot yang mereka berjaya jual, okay, adalah meja makan, sebanyak 60% je. So kita tahulah kekuatan dia dekat mana. Okay, dan dia punya the rest, living room, ada bedroom, dan juga bahagian-bahagian perabot yang lain lah yang dijual kepada customer dia. Okay. Dari segi geografi, kebanyakan sales mereka telah benefited banyak sangat dari segi North America. So North America ni cover the three big states lah, iaitu Mexico, United States, dan juga Canada. Okay, so memang agak impressive lah dari segi percentage. Dan Asia cover sebanyak 17.3, ada sikit dekat China, Singapore, dan selebih 8.3% di Europe.
Okay, itu pun dalam kadar financial period ended 2020. Maksudnya tahun 2020 mereka belum tutup account lagi ketika mereka apply IPO ni. Tak silap saya Ogos dia punya financial year end 31 Disember. So ada lagi data yang belum sampai lagi dalam rekod dia orang. Tapi dari segi segregation geographical, ini memang dia orang claim dalam IPO dia orang, dan mereka ada that diversification of international export tu. Okay, yang kita nampak sendiri bila kita baca IPO tu, nampak ada sikit increase revenue throughout 3 years, tapi ada dip a bit dalam profit margin pada tahun 2018 lah. Okay, dan kita tahu apa yang jadi pada industri perabot pada tahun ni. Okay, paling latest forecast TP yang telah dikeluarkan, tak silap saya telah sumber yang saya dapat adalah dari segi public investment sebanyak RM28 dengan PE multiple yang sama. Ni kalau belajar, siapa-siapa yang dah belajar valuation akan faham lah maksudnya. So saya takkan go through valuation punya report sebab session ni agak memang santai lah. Saya just kadang nak menyampaikan apa yang ada dalam IPO ni. Okay, ini luar daripada IPO yang TS Security dengan Public Investment telah memberikan target price sebanyak 28 sen. So nak jual ke, nak hold ke, nak beli ke, macam cubalah cari forecast TP daripada analis. Okay, saya bukan analis. Saya sebagai market observer dan juga penyampai berita baik, mungkin buruk kepada certain viewers lah. Okay, I let you to decide. Right. Okay, second, mereka kompang lah dalam dia punya IPO tentang dia punya wide range of furniture and consistent new design. Dia orang kata yang selalu keluarkan furniture yang baru, design-design yang baru. Okay, diversified market base tadi cakap kita boleh nampak dekat bawah tu. Yang saya dah ambil daripada IPO dia orang sendiri, yang company-company yang jadi customer dengan dia punya supplier dia memang mostly daripada Malaysia, tapi dia punya customer dia daripada USA, Mexico, okay, Canada. Dan kita nampak length of business relationship mereka selama ada yang lebih 5 tahun. So itu, bila you have a customer base yang lebih daripada 5 tahun, maksudnya you are considerable as a stable business lah. Kan? Sampai 10 tahun tu lagi lah, macam-macam kamcing kawan-kawan lah. So ni lagi-lagi lah dia nak IPO kan. So macam nak meningkatkan dia punya taraf syarikat tu daripada mata dunia. Macam tu lah. Okay, sebab bila dah open ni, maksudnya foreign investors pun boleh masuk ke dalam company mereka. Okay, okay, dia ada established network tadi lah. Okay, adoption of automation and manufacturing process. Okay, dan macam tadi dia orang memang gunakan CAD untuk design dia punya furniture, dan dia punya machinery pun memang nak beli mesin baru untuk improve dia punya manufacturing and kurangkan penggunaan staff ataupun buruh-buruh lah. Okay, dan orang yang di belakang tu adalah orang-orang yang berpengalaman dah berpuluh tahun dalam industri perabot ni sendiri. Okay, dan memang macam biasa, quality control tu yang based on ISO 9001 tu lah dari segi consumer. Saya terlupa tengok komen lah, lupa. Sektor pembuatan perabot antara penyumbang tertinggi pada ekspor negara. Ya, betul. Sekejap lagi memang walaupun saya belum jumpa data tersebut, tapi saya memang dah boleh agak dengan chart dari segi perabot-perabot yang ada, industri perabot dan bursa tu sendiri dah mengatakan memang expected data negara tu memang confirm akan jadi satu contributor besar. Okay, right. Okay, tapi kita juga kena merhatikan dia punya risiko. So sekarang apa yang ada paling besar? Okay, risiko COVID-19. Okay, bila macam saya cerita tadi, industri ni perlukan exhibition. Bila dia orang perlukan exhibition ataupun marketing program dekat luar untuk pelanggan-pelanggan semua merasa macam mana dia orang punya perabot. So itu adalah telah sikit sebanyak mengganggu dia orang punya aktiviti. Okay, dan kurangkanlah bahagian bab sales dengan marketing tu disebabkan COVID-19 yang masih ni. Tapi kerja dia orang masih lagi berjalan seperti biasa dengan surat daripada MITI semua. Okay, apa lagi seterusnya? Forex risk. Okay, so bila kebanyakan sales dia orang adalah daripada United States. So faktor yang melibatkan kadar pertukaran mata wang USD sangat-sangat memberi makna. Yang kita tahu apa yang terjadi sekarang, USD makin menurun. Bukan Malaysia punya currency yang makin improve, tapi disebabkan
US punya currency tu yang tengah turun, nampak yang RM tu tengah power. Macam tu. In actual fact kalau kita bandingkan dengan currency macam Singapore, Euro dengan Great Britain punya pound, kita actually masih lagi dalam takut yang lama. Okay? Dan kita tahu US punya polisi dengan pertukaran presiden yang baru yang akan katanya mengeluarkan stimulus plan sebanyak 3 trilion. So itu telah memberi satu perception yang agak negatif kepada forex investor ataupun trader yang I think tak silap saya dari segi buah-buah mulut yang saya dah dengar, memang kebanyakan dia berjaya membuat profit menggunakan forex disebabkan USD yang tengah jatuh. Tapi itulah tak syariah kan. So saya sekadar mendengar saja. Evolving market and furniture design. Ini adalah satu benda yang memang dia orang kata dia orang ada high cutting edge advantage sebagai design furniture, tetapi customer punya taste, pelanggan-pelanggan punya mulut, taste, rasa, feel, semua tu sentiasa berubah dari semasa ke semasa. So kalau design kasut macam Jimmy Choo pun sentiasa update, fashion show pun sentiasa update, apatah lagi design perabot. Ada risk yang ada selain ni. Kita tahu tadi, kita nampak dia punya customer base dalam daripada 5 ke 10 tahun, tetapi juga menjadi satu risiko kepada mereka sendiri jika dia orang tidak berjaya mencari kontrak yang baru. Maksudnya bila you nak kembang, when you want to expand, bila you nak kembangkan bisnes ni, you juga kena mencari customer base yang baru. Kalau you berkembang dengan customer base yang sedia ada pun susah juga. Tapi it creates that personal relationship awal lah, so that dengan customer yang lama tu, so that you ada reputation. Itu antara risiko dia, tapi pada saya dia tak terlalu penting buat masa sekarang ni lah. Then dependent on the current MD and other key management. Disebabkan management director yang ada sekarang ni adalah orang-orang lama, so kita tak tahu umur-umur old age dengan mereka ni yang masih bekerja pun menjadi satu faktor antara macam mana dia orang nak berkembangkan bisnes dia orang. Dan mungkin anak-anak dia orang pun akan pass kepada anak-anak mereka yang seterusnya. So pergerakan director-director ni menjadi satu faktor yang penting, menjadi satu faktor risiko juga. Kalau mereka telah tiada, apa akan jadi pada company tu? Yang tu tadi dia kata sebagai yang point seterusnya, just dependent on 2 major customer, iaitu Ivory dengan Lima Trading LLC. Yang selebihnya equipment failure tu risiko biasalah dengan regulatory requirement. Sebab kita tahu dalam Malaysia pun ada Malaysian Timber punya council, dari segi syarikat quality, macam dia kat Johor pun ada undang-undang dia. So, itu adalah risiko yang biasalah. Right. Ni yang homework yang agak lama sikit saya nak compile iaitu di liga manakah Mobilia ni actually position. Saya dah ni pada extraction saya pada 9 hari bulan 2 lah, which is semalam. Pada harga juga semalam, market cap yang juga semalam, then sebabkan tak ada pergerakan harga, dan ini pun saya tak sempat nak update lah. Tapi kita boleh apa-apa yang saya highlightkan dalam color hijau tu adalah itulah yang the best among dia punya among across the industry lah. So kalau cerita saya ambil pada segi harga, saya susun dari segi harga, kita tengok Latitude, Lihe dengan Pohwat pada liga yang tersendiri, di mana revenue mereka lebih daripada 500,000. Then kategori kedua kita tengok Senko, Jacob dengan Homerits. Homerits sebelum ni dia dah buat bonus. So dia dah buat bonus split, harga dia jadi agak murah lah. Yang kita nampak dia punya number of shares pun makin banyak. Padahal sebelum-sebelum ni dia punya number of shares sikit je. Alright. Dan harga revenue dia orang pun lebih kurang lah, itu lebih dalam 100,000 macam tu. Dan liga yang seterusnya iaitu IPO baru jenis Spring, Wegmans dan juga akan datang Mobilia. Kita tahu Spring baru list dalam Ace Market juga pada tahun 2019. IPO 2018 iaitu Wegmans. Nampak tadi Mobilia beli tanah daripada Wegmans kan. Sekarang dia pula nak listkan dia punya syarikat sendiri. Kita nampak dari segi fundamental value, dari segi EPS, across the industry itself kita dah boleh tahu, Latitude dengan Lihen dari segi data yang ada sekarang adalah the best one dari segi earnings per share. Even Jacob pun not bad. Then dari segi PE ratio, kita tahu PE ratio industri furniture ni dari segi secara puratanya lebih kurang dalam 10 ke 11 je. It's not that high. Memang tak terlalu tinggi. Jadi IPO Mobilia ni
terkandung dalam range yang agak acceptable. Kalau kita bandingkan dengan Wegmans, dengan Spring, PE ratio-nya agak tinggi. Okay. Ni adalah price to earnings ratio lah. So kalau siapa yang dah pernah belajar valuation, dah mereka akan faham. So kalau yang tak pernah lagi, perlu membaca lebih sikit selepas session saya ni. Okay. Okay, dari segi ROE, ternampak Lihen dengan Jacob yang sangat-sangat power. Dari segi dividend pun, dia orang actually not in the list, in the main top 3 lah kan. Dari segi dividend dia, kita tengok even Roham REITs pun ada dividend policy sebanyak 40%. Okay, dan kita tengok comparekan dari segi revenue. Okay, saya letak FPE 2020 tu, maksudnya dia orang punya financial year belum habis. Okay, just to be clear. Okay, maksudnya even data dia belum cukup, tetapi note dari segi dia punya profit margin dia, dekat bawah sekali tu, kita nampak dari segi tahun 2017 sampai 2018. Ni even Spring dengan Wegmans tu saya extract daripada IPO dia sendiri. Revenue pada tahun sebelum non listing tu. So saya kira sendiri dia punya PAT, dia punya profit margin semua tu sekali. Just to show you where do they belong. Macam tu. So, kita tengok dari segi Spring punya numbers before IPO 2019 pun, dia yang mereka telah merekodkan profit margin yang agak cantik lah. EPS je, Jacob tak hijau. Oh, saya ambil yang lebih 20 untuk ni. Ni memang agak bias daripada saya, Tuan Syahril. So, saya bukan analyst, so saya compare ikut cita rasa yang saya observe pada ranking tersebut. Kalau banyak sangat hijau nanti pun pening juga. So saya ambil macam 1-2 mungkin exception 3 macam tu dari dalam list of syarikat-syarikat ni ya. Okay. So kita tengok dari segi PAT, Lihen memang mendahului all the perabot industri. Mungkin Pohuat dari segi second lah. Dan dari segi profit margin memang jelas syarikat-syarikat yang kecil lebih mendahului syarikat-syarikat yang besar-besar. Tapi itulah dia, when kita tengok numbers yang agak tinggi dari segi margin semua ni, okay, tapi kita juga perlu consider the size of the company. Dan itulah kita tengok dari segi market cap tu, dari segi market cap, dari segi harga, okay, dari segi the other ratios, okay. Bila kita analyze satu ratio, kita kena compare dengan ratio yang lain juga. Okay, itu adalah note dari segi fundamental. Tapi untuk Mobilia itself, dia boleh deem as acceptable dari segi PE ratio dia dengan return of equity dia. Itu pun dari segi dia punya cost control dia lah. Dia debat dia kata dia menggunakan mesin kan, dia kurangkan pakai labor semua tu. So automation is in their mind lah untuk machineries. Okay. Then hint dekat bawah tu, kita nampak ada segi issue of warrant. Memang saya follow industri furniture ni pada tahun lepas, sejak dia makin lama ikut trend menaik tu. The most simplest of way nak faham kenaikan industri tu. Dan saya tengok Home REITs, sebab Home REITs punya rating dalam bursa marketplace 10, dan itu pun ada juga masuk dalam kami punya watchlist sebagai Wyckofian. Dan saya nampak dia adalah company yang pertama isukan bonus. Isukan bonus dengan bonus warrant pula. So itu adalah actually the first bonus yang saya nampak sebelum yang lain-lain datang. Ini including yang JF Tech ke semua yang sekarang ni lah, yang kita nampak tengah bonus hype semuanya. Semua nak issue bonus dengan bonus warrant lagi. So kemudian Wegmans pula ikut, dan saya juga sempat ikut dia punya warrant baru yang listing itu. Okay. Dan yang akan upcoming adalah Spring Art yang akan issue dia punya bonus warrant. So dia adalah warrant ni purpose ni adalah untuk meningkatkan participation kepada trade dalam syarikat tu lah. Tapi itulah dia, bila kita nak compare dengan liga-liga yang besar-besar, kita tengok Lihen, Latitude dengan Pohuat. Tak ada langsung pun warrant kan. Tapi saya tahu baru-baru ni yang Latitude akan issue bonus 1-to-1. So pun adalah satu hint juga lah kalau untuk tuan-tuan dan perempuan consider untuk syarikat perabot ni. Okay, clear dari segi perbandingan. So kita tahu dekat liga mana yang Mobilia akan compete. Dari segi Latitude, Lihen dengan Pohuat tu memang liga tersendiri, sebab dia orang dalam main market, dia orang punya revenue pun sangat-sangat besar dan memang sangat kecil kalau kita nak bandingkan dengan Mobilia ni. And memang dia akan kalau dibandingkan pun hanya kepada Wegmans dan juga Spring. So dari segi fundamental kita dah tahu di mana mereka duduk. Okay. If you want to say yang company Mobilia ni di-consider sebagai laggard industry, you can say so. Tapi itulah when purpose of trade ni pun, if you want to make a fast game punya money, then you should trade the higher punya price. I mean
faham lah if you bila harga murah ni you boleh dapat that kind of volume kan. Itu purpose dia, kalau kita dapat volume dan banyak lah kita punya ni. Tapi itulah dia. Dilema antara pilih counter paddy dengan counter yang fundamental cantik dari segi harga ni pun terpulang kepada taste dan cita rasa dan juga modal tuan-tuan dan perempuan. Saya pun tak boleh nak recommend macam-macam. Okay. Alright. Then ada notable mention SWS Capital, SYF, Heavy Board dengan Miko. Heavy Board dengan Miko ni adalah supply kayu saja. SWS Capital dengan SYF Resource memang ada furniture, tetapi dia punya track record daripada tahun ke tahun tu lebih kepada losses daripada profit. So saya tak consider langsung daripada comparison saya ni ya. Okay, so jelas kita tahu Mobilia berada di peringkat mana. Dari segi liga di mana? Saya boleh kata yang tiga tu macam Premier League, yang second tu Championship, yang second tu macam nak kata Liga Italia atau Liga Spanyol macam tu lah kot. Alamak, jangan kecam saya Saya peminat Gunners kat sini. Okay, kita tengok dari segi chart pula. Ini lah saya masuk dari segi part comparison. Even dalam IPO pun tak cover. Ini adalah independent effort saya untuk deliver kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, kita tengok dari segi chart. Untuk Spring Art, Jacob, Pohwat, Lihen, Senko, Latitude, Homebridge dan juga Wegmans. Okay, kita tahu dari segi fundamental dia berada di liga mana. Iaitu Spring Art dengan Wegmans kan. Dan kita tengok daripada segi leaders yang tu Lihen, Pohwat dengan Latitude, daripada mana harga dia orang sekarang, daripada segi carta macam mana, siapa yang dah belajar Wyckoff lagi memahami dekat mana fasa yang dia telah berada sekarang, dan tahulah apa nak buat. Okay, dan kita tengok juga kepada Spring Art dan juga Wegmans. Kita tengok harga dia orang daripada IPO sampai hari ni. Kita tahu performance dia orang macam mana, dan dari segi fundamental pun macam tu, dan daripada chart pun macam tu juga. So ini sudah memberi kita macam satu tanggapan ataupun observation yang kita boleh kata yang Mobilia pun akan mungkin mengikut Spring Art dan juga Wegmans tu sendiri. Sebab dari segi fundamental numbers pun lebih kurang, dari segi size of business pun lebih kurang, dari segi IPO pun baru. Okay, so dari segi chart kan kita nak terus naik sampai macam Lihen dengan Senko kan. So ia adalah speculation yang tak terlalu berasas lah bagi saya. So saya punya expectation disebabkan memang COVID punya pandemik telah memberi satu kesan yang agak positif kepada industri perabot ni, disebabkan work from home. And yelah, bila lah kita dah work from home ni kan, dah rasa macam-macam tak ada terbelilah Shopee, Lazada, ni tak ada kerusi lah, tak ada sofa lah kan. Tiba-tiba semua orang beli perabot. Tiba macam kerusi kerusi gaming pun orang angkut juga. Sebab yelah, kita dah duduk dah dekat rumah kan, dah work from home, kita nak duduk dalam kursi yang selesa, sofa yang selesa, nak bekerja pun dengan selesa, nak tidur pun dengan selesa, nak makan pun dengan selesa. So itu sebab itulah menjadi demand juga dekat dalam industri perabot pada tahun 2020 tu itself. Tapi pada 2021 ni kita kena be cautious sikit. Sebab kenapa? Ni selama je lah. Okay, dari segi lumber punya industri, lumber punya futures, dia dari segi analis investing.com saya kupas yang disebabkan short supply daripada lumber tu sendiri. Supplier daripada overseas pun tak dapat nak bekerja disebabkan economic lockdown kan. So bila dah ada economic lockdown, tak dapat nak pergi kerja, tak dapat nak membalak, tak ada aktiviti membalak, macam mana nak supply lumber? So bila dah aktiviti pembalakan tu pun tak ada, nak supply pembalakan pun kurang. So tapi demand untuk orang yang bekerja daripada rumah ni tinggi. So naiklah futures lumber tu. Saya tengok apa yang buat dekat chart tu. Sampai daripada March April daripada April sampai September dia naik sampai all time high dia. Okay, dan kemudian jatuh di September kerana apa? Kerana first ura-ura vaksin telah keluar. Dan memang futures market ni adalah lebih volatile yang lagi dia punya penurunan ni memang lagi menakutkan daripada saham kat Malaysia ni. Dah lah kita punya market pun tak ada short selling. Ni dekat futures overseas pula memang ada short selling, memang kau-kau lah dia orang menjual kan. So dia jatuh sampai gap down siap-siap. Tapi kita tengok dekat bawah tu apa dia buat. Dan dia slow naik balik. Tengok vaksin macam kejap 95%, kejap 90%, kejap siapa efektif, kejap tak boleh, kejap tak boleh. Dan datang balik economic lockdown, pandemik pun makin ni naik balik. Sekarang kita dah berada di fasa
high dia yang lama sebelum ni sama ada sekarang ni ke mana hala tuju dia. Dia nak naik lagi ke ataupun turun. Ataupun sambung sideway punya market. Jadi kita tahu the rollout for vaccine tu memang akan datang. Okay, tetapi memang kita dah expect, okay, yang the future of working culture tu memang akan ada office ataupun syarikat-syarikat yang start embrace, okay, work from home punya style, kurangkan pergi office, dan itu pun juga actually contribute kepada environmental factors kan. Bila kurangnya orang travel by roads atau by car and you actually work from home, so kuranglah traffic jam kan. Bila kurang traffic jam, kurang carbon dioxide dan kurang greenhouse gases kan. Itu dia punya relation dia. So and then orang yang duduk dekat dari suburb semua tu, dia orang akan itulah bila nak decorate rumah, okay, rasa macam dah duduk rumah lama sangat, kabinet dapur tak lawa, abang kita nak tukar boleh tak? Kita hire lah kontraktor buat dapur kabinet baru pakai kayu kan. Mana ada dapur kabinet pakai besi. So bila kita cakap pasal aktiviti bandar pula, okay, construction bandar dari segi jalan tu semua perlukan steel rather than kayu-kayu kan. So itu pun kita boleh nampak dari segi kita punya aktiviti HSR semua tu kan. So it makes sense, okay. Dan sekarang ni kita nak tahulah apakah outlook yang akan datang. So kita tengoklah dari segi pergerakan lumber futures ni macam mana. So dari segi Wyckoff ni, saya rasa memang akan continue sideways for a while until vaksin punya and work from home punya culture tu macam mana, okay. Sebab sekarang ni macam masih lagi uncertain. Right. Ini extract daripada IPO juga yang daripada Smith Zender International Sdn Bhd ni yang apa dah bagi tahu. Okay, dekat Malaysia pun industri ni ada apa? Okay, kita tahu yang daripada segi tradisionalnya Malaysia ni lebih kepada manufacture. Kita keluarkan perabot. Okay, design tu memang kena saja update from time to time. So kalau ada rakan-rakan yang power buat design ni, okay lah, cubalah nak bantu industri perabot ni kan, so that boleh dapatkan sale banyak lagi kan. Dan memang diorang aktiviti sales diorang memang bergantung kepada exhibition dengan fair. So diorang kena pergi overseas, tunjuk-tunjuk perabot tadi kan. Ini adalah kajian diorang saya hanya quote saja, okay. Dan inisiatif daripada Malaysian Timber Council pun memang membantu syarikat-syarikat Malaysia untuk promote kepada overseas. Dan memang saya cakap tadi, Malaysia adalah negara yang ke-11 largest producer pada tahun 2019. Sebab statistik 2020 belum ada lagi time ni. So sebanyak 167 USD billion. Itu pun adalah 1.6% daripada total global furniture export satu dunia, tuan-tuan dan puan-puan. So memang agak impresif Malaysia ni daripada serata dunia. Nah, kita tengok memang kita tak boleh banding dengan China yang 32% daripada total global export tu. Ya, ada Germany dengan Poland, dan kita punya industry itself memang export kepada these 10 countries. Iaitu USD itself pun dah bagi dalam 4.87 billion, okay. And yang lain-lain je pun saya memang tak masukkan figure sebab memang dia orang less than 1 billion pun. So memang US punya export untuk Malaysia punya perabot ni sangat-sangat memberasakan. Dan memang itu kenapa our numbers for the export tu furniture tu menaik. Dan memang reflect dalam chart tadi yang tuan-tuan nampak, chart untuk semua company yang saya dah compare tadi, semua dekat all time high. Semua nak start bagi bonus, okay. Semua dah start mikir what's next. Kalau dalam industri business cycle kita dah tahu apa yang next. So dia orang akan naik ke atas lagi ke ataupun start to decline. Apakah industri yang akan jadi driving factor untuk the next one. So adakah furniture-nya punya exhaust dah habis? Itu adalah persoalan-persoalan seterusnya lah. Dan kita tahu pun export demand to US ni sebabkan housing development yang spend to home decor, then disebabkan Trump punya policy yang sebelum-sebelum ni yang gaduh dengan US dengan China. So kita memang benefited lah. Kalau tak, China yang dominate the whole sales perabot tu dekat US kan. Disebabkan dah US gaduh dengan China, so kita ambil peluang lah kan. So itu bagusnya. So siapa yang so memang Mobilia ni balik kepada Mobilia memang mengambil peluang dari segi driver dengan catalyst yang ada ni untuk position themselves dalam market untuk melibatkan ramai investor dengan trader. So sama ada benda ni adalah berterusan, itu kita kena perhatikan lah. Okay, dari segi industry risk overall, bukan sekadar Mobilia saja, ni sekadar dari segi the whole industry perabot tu sendiri. Okay,
yang kebanyakannya foreign workers sebagai general labor, yang kita tahu COVID-19 menjadi satu masalah kepada mereka ni sebab company terpaksa mengeluarkan duit yang agak signifikan kepada pekerja-pekerja asing yang menjadi pekerja dalam kilang-kilang tu lah. So cost tu adalah sangat benda yang besar kepada orang. Tak tahulah kalau mereka dapat insurans atau coverage takaful ke tak kan. Then dari segi availability acceptable design in the market. So memang berbalik kepada isu yang paling standard dari segi industri perabot ni, design. So dia orang kena sentiasa buat update dari segi research and development orang nak keluarkan design apa yang suit untuk taste masyarakat umum kan. Dah bukan sekadar dekat Malaysia je, tapi dekat overseas sekali. Sebab dia orang punya market kan overseas kan. Then availability of raw materials. Takkan kita punya negara ni bukan yang besar mana. Memang kita ada hutan simpan semua, tapi memang ni pengalaman saya berbincang dengan seorang rakan saya yang mengambil degree dalam industri perhutanan Raja Azim, kalau dia tengok session ni tak, memang pokok tu mengambil masa yang sangat lama untuk tumbuh daripada anak pokok sampai jadi besar untuk di go through sebagai untuk dibalakkan dan menjadi perabot atau kertas semua tu. So memang raw material memang susah kalau nak keluarkan sentiasa perabot tu pun memang susah lah. So memang in the future kalau kita nak go through kan dengan green industry kan, so boleh jadi yang kayu pun jadi satu benda yang resource yang agak limited daripada masa yang akan datang. Dan kita tahu population dunia pun memang takkan sentiasa menurun lah. Memang takkan menurun lah. Population dunia memang akan menaik. Laju atau slow tu itu bergantung lah. Yang sekarang ni COVID kebanyakannya pun masih ada lagi baby baru yang telah lahir time COVID ni. So in the future dia orang pun akan menggunakan furniture juga atau perabot-perabot yang ni kan. So tak tahu, kita pun kena consider lah faktor tu. So daripada sini pun kita boleh agak ada dah potensi lagi, tapi kita tak tahu berapa lama. So paling tak pun tu kita tengok ni in terms of mobilya itself, expansion orang akan complete pada tahun 2022. Takkan kita nak expect dia orang terus naik kan. So dia orang kena prove lah dengan dia punya sales. So kalau kita nampak chart tu dah bergerak, dan kita tahu mungkin ada sales yang tengah bergelumang dalam mobilya ni. Alright. So buy, sell, hold. Itu setelah mendengar presentation daripada saya pada malam ini tentang IPO mobilya ni. So tuan-tuan dan puan-puan, you be the judge. Saya tidak memberi sebarang induce ataupun buy call atau sell call ataupun hold call, sebab saya bukan analyst. Saya menggunakan IPO dan juga research saya untuk memberi pandangan apakah yang ada pada mobilya ni sendiri dan juga pada industri outlook untuk industri perabot yang ada di dalam pasaran Malaysia ni. Ya Allah, lama ni saya berceloteh. Tengok sikit komen. IPO DIY dulu, substantial shareholder tak boleh jual share dalam masa tempoh 6 bulan tentu tak silap. Yelah. Sebab mereka adalah substantial shareholder dalam company tu. Kenapa lah dia orang nak jual share tu dalam masa terdekat walaupun dah ada listing. Dan macam nampak sangat lah you are listing that company just sebab you nak ambil profit daripada share. So macam you nak buat apa daripada syarikat tu, dia dah pasaran saham tu, you nak growkan the company. Then you nak invite ada investor juga. Takkan you nak masuk you nak listkan IPO dan sebab you nak jual share kan. So nampak macam to me it's a bit unethical lah. EPN Jacob. Right. Kabinet dapur pakai aluminium dah sekarang, anti-termite. Itu adalah satu industry risk lah kepada syarikat perabot ni. So kalau dah ada update ataupun yang terbaru dari segi design, dari segi material, dan lah. Then how far? Persoalan seterusnya adalah sejauh mana penggunaan aluminium tu sekarang dari segi perabot boleh mengatasi penggunaan kayu-kayu ni. So itu adalah numbers yang kita akan tunggu-tunggu. Euro di liga mana? Euro Euro saya tak sempat kaji Tuan Salman. Menarik juga. Terlupa pasal Euro. 2 malam tengok-tengok pun terlupa pasal Euro. Ya Allah Akbar.
Tak maaf sangat-sangat. Tapi itulah dari segi news ni yang saya pernah tengok, saya tak perasan pun euro ni ada buat perabot. Tapi bila dia dah naik sampai harga RM5 mana tu baru saya tahu dia ada actually buat perabot. Tapi dari segi comparison from year to year, that comparison tu tak ada pula euro. So I'm not sure. So depends on analyst yang dah bagi saya info macam tu. Tak ada pula euro. Saya pun cari dekat different sources, memang tak ada pun keluar nama euro. So saya pun agak uncertain, euro ni goreng ke ataupun betul-betul ada perabot. Itu adalah persoalan yang bermain di fikiran saya lah. Ada possibly tak listing today akan naik juga support member. Okay. Kalau kita nak tengok balik kepada apa, dari segi IPO kan. Okay, kita boleh tengok yang paling dekat lah. Okay, dari segi Spring Art dengan Wegmans ni kan. Apa yang terjadi dekat depan IPO tu? So saya pun tak ingat harga Wegmans IPO dengan Spring Art ni berapa dia punya listing. Tapi nampak lah dekat Wegmans tu time IPO dia jatuh kau-kau. Spring Art pula maintain and then jatuh sikit and naik balik dan jatuh sebab COVID. So in terms of IPO punya prospectus, usually memang bila IPO yang tak seberapa, I wouldn't say dia tak macam hype macam Mr. DIY, dia tak apa hype macam SLVest, dia tak apa hype macam Samaiden. Kerana apa? Kerana industri tu sendiri. Adakah industri furniture ni sama tak hype dia dengan macam Greatech, the technologies, the renewable energies. Okay, so kita kena tengok dari segi outlook the whole industry dulu, then baru kita boleh expect something. So I wouldn't expect the worst, sebab kalau dia nak limit down pun then terus delisted, tak logik pula. So kalau dia nak turun pun itulah macam dia akan jadi macam lebih kurang follow sifat Wegmans tu lah, kalau in my observation. Then in terms of Spring pun dia tak terlalu banyak, dan dia tak naik pun tak banyak. So memang dia akan menunggu. To me, kalau harga dia nak lebih daripada segi valuation dia kena ada that manufacturing punya expansion yang dia nak buat tu kena jadi dengan cepat. Bila dia orang berjaya expand dan dia orang berjaya membuat sales banyak, then dia punya valuation should go higher. Then price pun should justify lah. Dan kita akan tengok dari segi pergerakan harga tu. Okay. Euro buat perabot besi yang kat office kerajaan tak silap. Okay. Nanti saya boleh tengok balik lah pasal Euro tu. Memang dari segi kajian saya tentang IPO dengan industri furniture memang tak terkeluar lah Euro ni. Minta maaf sangat. Tu adalah kekurangan saya pada session ni lah. Okay. And memang masa juga nak keluarkan semua numbers ni daripada Stockbiz. Sebab tak pakai software apa kan. Okay. Ada lagi soalan yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Saya beri seminit 2. Okay, sambil-sambil tu bolehlah follow saya di Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, dan juga boleh follow kami di channel Smart Saham, dan kami akan upload juga video ni di YouTube untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan pada masa akan datang lah. Okay. Dan saya pun ni adalah session saya yang hanya ketiga saja dalam Bursa Cik Chat ni. Sebelum saya pernah cover pasal quarter report dan juga pasal apa namanya tu, Porter's punya 5 forces. Okay. Sebenarnya saya nak bawa SWOT, tapi nampaknya macam IPO ni lebih menarik untuk sebabkan ramai orang beli sebab harga dia murah, dan furniture pun Prabu pun semua macam tengah on top kan. So saya pun terpanggil lah untuk memberi analisa yang saya sendiri compilekan. Alright. Sebelum kita berakhir, bolehlah scan dulu QR code page memberi feedback. Memberi feedback kepada Bursa Malaysia Eye tentang session kami, dan untuk mungkin ada perbaikan ataupun apa-apa lagi idea yang saya boleh tambah ataupun tim kami boleh tambah pada masa akan datang, silakanlah beri komen tersebut ya. Dan juga subscribe kepada channel kami Telegram. Okay. Right. Okay. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.